أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah inayah, pertolongan hidayah yang Allah taala kurnia bekal buat kita malam hari penuh barakah ini. Sekali lagi dapat sama-sama kita hadir ke Dewan Baitul Salam ini, tidak lain tidak bukan untuk kita menapaki sebuah jalan kebaikan, iaitu yang pertamanya tadi telah Allah izinkan kepada kita dapat berbuka puasa bersama-sama. Setelah daripada itu dapat kita mendirikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian kita menyambung kembali menyantap makanan main dish makanan yang utamanya, masya-Allah. Dan selepas daripada itu kita mengungkapkan lagi rasa syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah kurniakan kepada kita makanan untuk kita punya kesihatan jasmani. Maka di kala ini kita sangat berhajat kepada makanan untuk rohani, dan itulah dia berkenaan dengan ilmu dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di malam hari penuh barakah ini insya-Allah kita menyambung kembali pembacaan kitab kita Syarah Hisnul Muslim yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahhab Al-Qahtani rahmatullahi alaihi wa ghafarallahu lah, yang mana hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, iaitu bab yang ke-72 yang judulnya adalah At-Ta'rid bid-du'a li talab at-ta'ami aw asy-syarab. Doa kepada pemberi makan, doa kepada pemberi minum. Alhamdulillah, nampaknya bertepatanlah dengan suasana kita makan dan juga minum. Pada pertemuan yang sudah kita telah bacakan doa ad-dhaif li sahibit ta'am. Apa doa para tetamu kepada tuan rumah yang memberikan makan. Maka doanya yang sering kali kita dapat amalkan sangatlah mudah, macam yang kita dok bacakan di waktu kita kecil dahulu, Allahumma barik lana fima razaqtana. Tapi setelah kita meningkat dewasa, kita belajar berkenaan dengan tata cara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam baik sebelum makan dan selepas makan. Maka kita tahu anjurannya kalau bab makan cukup dengan bismillah. Adapun jika kita dibelanja orang, kita pergi rumah jiran kita, rumah kawan kita, ketika dia menghidangkan makan dan minuman kepada kita, anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bacakan adalah Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Doa yang sangat mudah dibaca dan mudah dihafaz. Merugilah kalau kita tidak sama-sama mengamalkannya. Jadi insya-Allah di malam hari ini kita menyambung kembali pembacaan kita ataupun pada tajuk yang baru berkenaan dengan doa kepada pemberi makanan ataupun minuman. Jadi alhamdulillah hari ini macam-macam juadah kita dok ada, tapi kebanyakannya berasaskan ayam. Kan? Nasinya pun nasi ayam Bandar Tasik Selatan, AT pun bawa ayam percik, Abu Muaz pun bawa ayam golek, tinggal kita je tak tergolek lagi. Kenyang muka main, subhanallah. Jadi apa doa lepas makan? Alhamdulillah. Kalau kita kembali kepada kitab ini, kita akan jumpa alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghairan muwadda'in wala makfiyin wala mustaghnan anhu Rabbana. Tapi kalau tak hafal sepanjang-panjang itu, cukup dengan kita dengan alhamdulillah sahaja. Jadi alhamdulillah sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, mengurniakan kepada kita makan dan minum dengan sangat enak. Siap ada lebihan lagi, setengah-setengah tempat sampai ada tempat yang tak dapat nak makan, merintih nak dapatkan makanan dan minuman. Tapi di tempat kita, masya-Allah tabarakallah, Allah bagi kepada kita begitu banyak juadahnya, sampai-sampai Allah Ta'ala uji kita dengan makanan tersebut. Kita jadi orang syukur ke, kita jadi orang yang kufur. Makanya kita berharaplah dengan seluruh nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, menjadikan kita orang yang makin dekat dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah menyambung kembali pembacaan tajuk yang baru ini, 72 ni, bab yang ke-72 ini, doa kepada pemberi makan dan juga minuman. Maka hadisnya datang daripada siapa? Datang daripada Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Sahabi al-hadis huwa al-Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah al-Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu.
Baik, kalau kita dapat lihat di bawah ini ada cerita lengkapnya sampai hampir 2 muka surat lebih ceritanya. Jomlah sama-sama kita bacakan terlebih dahulu apakah doa kepada pemberi makan ataupun minuman. Sebut sama-sama. Allahumma at'im man at'amani wasqiman saqani. Jadi kena hafal lah. Kalau kata tak hafal dalam bahasa Arab, kurang-kurang bacalah dalam bahasa Melayu kita yang mudah difahami. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah makan kepada orang yang bagi aku makan. Dia merupakan wasilah lah. Yang betul-betul pemberi rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi melalui jalan dia, kita dapat makan. Jadi kita pun kata lagi kepada Allah, bagilah makan kepada orang yang bagi aku makan. Berilah minum kepada orang yang bagi aku minum. Baik, jom kita lihat kepada kisahnya yang sempurna. Wal hadits bitamamihi huwa qauluhu radhiyallahu anhu aqbaltu ana wa sahabani li. Kata Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, aku dan 2 temanku hendak bertamu. Apa maksud bertamu? Nak menjadi tetamu lah. Mungkin mereka di dalam perjalanan, Al-Miqdad dan juga 2 orang lagi di dalam perjalanan nak menjadi tetamu. Waqad dhahabat asma'ina wa absarina minal juhdi. Maka katanya apa lagi? Pendengaran dan penglihatan kami telah hilang kerana beban yang berat. Jadi kalau kita lihat dekat sini al-juhd, maksudnya yang terdapat di dalam ini dikatakan al-masyaqqah wal ju'. Kami dah tak boleh nak dengar sangat dah pasal dugaan yang menimpa kami dan juga kami punya lapar ni sampai mata pun. Ni ujian para sahabat ni. Sampai pandangan pun menjadi kabur. Subhanallah. Pernah kena uji macam tu? Tak ada kot. Ada guling-guling tengah jalan? Tak ada kot. Sahabat Nabi ramai yang macam tu. Diuji sampai pendengaran pun tak berapa nak clear, pandangan pun menjadi kabur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai pernah berguling-guling di antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Datang seorang lelaki pijak tengkuk dia. Alaka junun? Dia tanya, kau dah gila ke wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah kata apa? Maliya bil junun illa hiya illa al-ju' atau kama qala. Dia kata, aku bukan gila, tapi aku sedang lapar. Jadi nak bagi isyarat kepada kita jemaah sekalian, ada orang diuji lapar sampai tara tu. Kita hari ni alhamdulillah, kita punya ujian, bazar mana aku nak tuju? Makanan apa aku nak berbuka, aku nak beli? Selagi ada duit, apa lagi nak beli? Akhirnya bila bertaburan makanan, tak boleh nak makan semua. Akhirnya jadi pembaziran. So kita tak naklah jadi macam tu. Jom patah balik kepada cerita ini. Dia kata apa? Pendengaran dan penglihatan kami telah hilang kerana beban yang berat. Lalu kami pun bertamu kepada para sahabat. Faja'alna nu'ridu anfusina ala ashabi Rasulillah. Menyebabkan kami ni menuju bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaisa ahadun minhum yuqbiluna atau yuqbiluna. Tidak ada seorang pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang nak terima kami sebagai tetamu. Fa'ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun buat keputusan bertemulah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa bina ila ahlihi, maka ternyata kami pun ramai-ramai pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di rumah Nabi ada 3 ekor kambing betina. Siapa cerita ni? Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu pergi rumah sahabat tak lepas. Jadi pergi jumpa Nabi, Nabi ajak balik rumah. Sampai dekat rumah Nabi ada 3 ekor kambing betina. Lantas faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, "Ihtalibu hadzal laban bainana." Perahlah susu ini untuk kita nikmati. Jadi ini di antara bentuk makanan yang kita dah bahas juga pada pertemuan yang sudah. Kenapa Nabi jamu susu? Kerana susu bawa khasiat makanan. Kalau kita betul-betul tak ada makanan, cuma ada susu sahaja, maka ketahuilah susu itu boleh bawa khasiat makanan, boleh bagi kecukupan. Maka kita doa macam yang Nabi ajar. Ingat lagi tak doa minum susu? Tak ingat? Belakang ada yang ingat? Kemal ingat doa minum susu? Dia ada tambahan sikit je sebenarnya. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Itu je. Wazidna minhu. Tambah tu je. Apa maksud dia? Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kami pada susu ini dan tambahkanlah kelebihannya pada susu tersebut ataupun pada kami. Beri kelebihan pada bagi keberkatan kepada susu tersebut. So kita dah baca yang tu pada muka surat berapa ya? 298.
Muka surat 298. Atas sekali, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Atas sekali itu kan, berkatilah kami pada susu ini, tambahkanlah yang lebih darinya. Jadi Nabi SAW bila bawa Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu dengan 2 orang lagi ke rumah Nabi, ada 3 ekor kambing betina. Nabi kata, ihtalibu, perahlah susunya untuk kita nikmati. Apa yang berlaku? Fakunna nahtalib fayashrabu kullu insan minna nasibah. Kami pun memerahnya, masing-masing kami meminum susu bahagiannya, dan kami juga akan beri, dan juga kami berikan bahagian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pendek cerita, bila depa pergi perah masing-masing punya susu, kambing tu punya susu dapatlah katalah segelas, sebekas, depa pun minum. Bila perah lagi, seorang lagi minum, perah lagi, seorang lagi minum, dan mereka juga perah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Apa yang berlaku? Kita dapat lihat dekat sini. Wa narfa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qala fayaji'u minal laili fayusallim tasliman la yuqidhu na'ima. Menjelanglah waktu malam. Tadi semua orang dah dapat minum ni. Settle dah cerita tu. So nak cerita bermula pada waktu malam. Apa yang berlaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang pada malam tersebut di kawasan itu, lalu Nabi pun memberikan ucapan salam dengan suara yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur. Okey, ada 2 pelajaran penting. Yang pertama tadi, Nabi terima tetamu dan Nabi jamu tetamu. Pelajaran yang kedua yang kita dapat belajar dalam hadis ini, ketika Nabi masuk di waktu malam, orang ramai sedang tidur, Nabi tetap juga bagi salam, tapi salam yang tidak mengganggu. Dekat sini yang kita boleh syarah kepada banyak surau dan banyak masjid agar tidak buka speaker terlalu kuat. Sebab ada orang yang mungkin balik kerja di waktu malam, ada orang yang balik kerja di waktu pagi, 2-3 pagi baru sampai rumah. Jadi mungkin dia sangat berhajat dan berharap dapat sedikit lena yang nyenyak. Ternyata baru pukul 5 pagi, belum lagi pukul 6, dah dipasangkan bunyi Al-Quran. Ataupun mungkin yang lebih malang sekarang, kita dapat lihat orang menjerit sahur kan, tapi tak berlaku kat tempat kita kot. Belum lagi kan. Na'udzubillah min zalik, kita duk risau orang duk pakai ayat benda baik, apa salahnya? Nak kejut orang sahur, tapi kaedah tetap tak menghalalkan caranya. Niat begitu tak baik. Sebab kita tak tahu orang-orang punya kemampuan, keutamaan nak cari rezeki, mungkin sampai rumah penat-penat, lelah, letih, budak kecil malam meragam tak boleh tidur, baru nak lena tiba-tiba dengar bunyi speaker yang kuat. Maka di sinilah kita berhajat kepada teguran. Tapi tegurlah secara lunak, jangan kita nak timbulkan kebencian. Okey, patah balik kepada kisah ini. Fayusallim tasliman la yuqidhu na'ima. Nabi punya cara bagi salam tu memang tak membangunkan orang yang sedang tidur. Apa lagi yang berlaku? Wa yasma'ul yaqadhan, dan ucapan salam itu didengari oleh mereka yang jaga. So salamnya Assalamualaikum, lebih kurang macam itulah. Kita yang beberapa orang tak tidur tu dapat dengar salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ya'ti al-masjid fayusalli. Setelah itu baginda pun pergi ke masjid lalu solat. Apa yang berlaku jamaah sekalian? Summa ya'ti syarabahu fayashrab. Kemudian beliau mendatangi minumannya lalu meminumnya. So di sini nak bagi isyarat Nabi pun dahaga. Nabi berhajat kepada air. Bila ada air, Nabi pun minum. Saya pendek cerita, tak baca yang Arab ni. Pada suatu malam, setan pun mendatangiku, padahal aku telah meminum bahagianku. Setan pun berkata, Muhammad datang kepada kaum Ansar, lalu mereka memberi hadiah kepada baginda. Kerana baginda telah mendapat hadiah daripada mereka, pastilah baginda tidak perlu terhadap seteguk minuman ini. Nampak tak? Macam mana iblis ataupun syaitan bagi hati kita ni tamak haloba, ataupun dia membelit jiwa kita. Dia buat kita macam dia berbisik kepada kita agar ambil hak orang dengan ucapan-ucapan yang lain, input-input yang lain. Syaitan kata apa kepada Al-Aswad? Dia kata, Nabi dah jumpa orang Ansar, mestilah orang Ansar dah jamu Nabi, jadi bahagian Nabi ni kau bedal aje lah. So ini mudah faham cerita dia kan. Aku pun mendatangi minuman itu, lantas aku menenggaknya, meneguk lah kot. Dia sampai kat kawasan tu, dia ambil, dia pun minum hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika minuman itu telah sampai ke lambungku, dah masuk dekat tekak semua sampai ke perut ni, barulah aku sedar bahawasanya lambungku ini tidak berhak memilikinya. Dia biasa macam tu lah. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Sebab itu Nabi ajar kepada kita apa? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat.
Yang halal dah jelas, yang haram pun dah jelas. Apa yang ada di antaranya itulah dipanggil syubhat. Dan Nabi kata apa? Famanittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, dia telah menjaga agama dia, dia telah menjaga kehormatan dirinya. Jadi macam Al-Aswad tadi ni, dia nampak segelas air, hak Nabi pula. Macam-macam dia duk fikir, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. So syaitan pula dia duk cucuk-cucuk. Nabi confirm dah minum air yang lagi sedap. So bahagian ni mungkin Nabi tak perlukan, kau ambil kau teguk aja. So bila teguk tu biasanya manusia baru menyesal lah. Kan kita rasa boleh ke tak boleh, betul ke tak betul ni. Okey. Dia kata apa? Barulah aku sedar bahawasanya lambung itu tidak berhak memilikinya. Rawi melanjutkan, setan telah membuatku menyesal. Biasa orang ni bila dah tersalah, memanglah dia akan menyesal. Dia berkata, celaka kamu, setan kata ni. Dia bisik lagi dekat Al-Aswad. Apa yang telah kau perbuat? Apakah kau telah meminum minuman Muhammad, menenggak atau meneguk minuman Muhammad? Jika baginda datang lalu tidak mendapatkan minumannya, beliau akan mendoakan keburukan kepadamu, maka celakalah engkau. Jadi Al-Aswad cuak lah. Kalau Nabi patah balik kat kawasan tadi tu nak minum, tiba-tiba air tak ada, setan kata naya engkau. Sebab Nabi akan tadah tangan, Nabi doa hak buruk-buruk kepada orang yang ambil bahagian Nabi. Cuak lah kawan. Faham tak? Sehingga hilanglah kenikmatan dunia dan akhiratmu. Jadi orang celaka lah kalau Nabi dah doakan keburukan. Aku memiliki sebuah jubah. Apabila aku meletakkan pada bahagian kakiku, kepalaku akan terbuka. Dan apabila aku meletakkan pada bahagian kepalaku, kakiku akan terbuka. Hal itu menyebabkan aku tak bisa tidur. Sementara kedua sahabatku sudah tidur, nyenyak dan tidak melakukan apa yang telah aku lakukan. So Al-Aswad kata, kawan-kawan tidur waktu malam, tak jaga. Tapi dia pula tak lena lagi. Dia pergi ambil air bahagian Nabi SAW. Rawi melanjutkan. Lalu Nabi SAW pun datang. Baginda mengucapkan salam sebagaimana biasa. Setelah itu baginda pergi ke masjid lalu solat. Kemudian baginda mendatangi minumannya lalu membuka tempat minuman itu, namun baginda tidak mendapatkan minumannya sedikit pun. Nabi nak minum tapi tak ada air dekat situ. Maka baginda pun mengangkatkan kepalanya ke langit. Aku pun bergumam, sekarang beliau ataupun baginda akan mendoakan keburukan kepadaku, celakalah aku. So Al-Aswad cuak dah ni. Ternyata baginda berucap apa? Ya Allah, berilah makanan kepada orang yang telah beri makan kepada aku, dan berilah minuman kepada orang yang telah memberikan minuman kepada aku. Ternyata di sebaliknya. Patutnya syaitan tadi dah bisik, Nabi akan doakan keburukan. Ternyata bila Nabi tadah tangan, Nabi sebut, Allahumma at'im man at'amani wasqiman saqani. Apa dah kot semua? Kejap je ni kan. Ulang 3 kali, selamat dah ni. Boleh hafal dah. Rawi berkata apa lagi? Aku pun mengambil jubahku, lalu mengenakannya dengan erat dan mengambil pisauku. Lalu aku pergi menuju kambing dan memilih yang lebih gemuk. Makna katanya, dah cuak dah. Bahagian Nabi dah selesai ni. Dia pun ambil, pergi kat kambing yang lebih gemuk. Aku bermaksud menyembelihnya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya air susu kambing itu berisi banyak, dan rupanya semua kambing itu air susunya penuh. Lantas aku mengambil bekas milik keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasanya mereka gunakan untuk memerah susu. Aku pun memerah susu itu hingga tumpah buihnya. Dia perah keluar. Aku pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya, apakah kalian sudah meminum jatah minuman kalian pada malam ini? Dah ambil hak masing-masing, dah minum dah? Aku menjawab, ya Rasulullah, minumlah. Baginda pun meminumnya, kemudian baginda memberikannya kepadaku. Ku katakan lagi, ya Rasulullah, minumlah. Baginda minum lagi. Kemudian baginda juga memberikannya kepada aku. Ketika aku tahu bahawasanya Nabi telah minum dengan puas dan aku telah memperoleh doa baginda, aku pun tertawa hingga terjatuh ke tanah. Ni seronok sangat ni. Kan? Pasal dia tak dengar Nabi doa hak pelik-pelik. Dia duk dengar doa yang baik-baik. Jadi itulah anjurannya kalau ada orang belanja kita minum. Antara adabnya, doakanlah. Baik ketika ataupun selepas nak bersurai. Allahumma at'im man at'amani wasqiman saqani. Betul, dengan jalan kita menceriakan kawan kita dengan ucapan terima kasih pun dah okey dah. Kan? Sebab Nabi kata apa? La yashkurullah. Man la yashkuru An-nas, sesungguhnya seseorang tak dianggap bersyukur kepada Allah jika dia tidak berterima kasih kepada
manusia. Tapi Islam ini agama salim, agama yang sejahtera, saling doa mendoakan. Jadi macam itulah. Ini sebenarnya kisah aja panjang, doanya pendek. Poin utama daripada doa ini sebenarnya ataupun tajuk ini adalah macam mana kita nak beramal, berinteraksi dengan hari-hari kita. Kisah memang kisah. Tapi nak bagi tahu bagaimana Nabi SAW ajarkan kepada kita setelah dibelanja minum ataupun dihulurkan minuman, dihulurkan makanan. Maka di antara bentuk kita nak berterima kasih kepada orang yang menghulurkannya, berdoalah kepada Allah. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. So dia pun kata apa? Ketika aku tahu Nabi telah meminum dengan puas, aku pun memperoleh doa Nabi, aku pun ketawa hingga aku terjatuh ke tanah. Nabi SAW pun bersabda, ceritakanlah salah satu keburukan yang telah engkau lakukan, wahai Miqdad. Kan, nampak pelik sangat ni, aku doa hang happy sangat ni. Buat salah apa tadi? Ada istilahnya macam itulah, intonasi. Kalau baca dengan intonasi salah, macam nampak Nabi nak korek kesalahan orang. Faham tak? So kena betul baca intonasi. Sama juga macam kalau kita baca tafsir surah Wad-Duha. Kan ada ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kenapa ayat tu turun? Satu, sebab Ummu Jamil datang dekat Nabi. Ummu Jamil kata apa? Inni zanantu syaitanaka qad tarakaka. Wahai Muhammad, aku rasa setan kau dah tinggalkan kau. Siapa setan tu? Malaikat Jibril. Jadi Allah Ta'ala pun turunkan ma wadda'ak, kami tak pernah tinggalkan engkau. Kenapa ada wa ma qala? Sebahagian pendapat, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu, dia kata dekat Nabi SAW, boleh jadi ada sesuatu hal yang engkau buat sehingga menyebabkan Allah murka. Jadi Allah Ta'ala turunkan apa? Wa ma qala, kami tak pernah meninggalkan engkau, kami tak pernah membenci engkau. Buku tu ataupun terjemahan tu kalau baca dengan intonasi yang salah, boleh jadi macam Khadijah blame Nabi, macam salahkan Nabi. Abang ni adalah tu buat yang Allah marah sangat tu. Tak boleh baca macam tu. So sebab itu memang ditunjukkan dalam tafsir Ibnu Katsir tu, ucapan Khadijah kepada Nabi itu sebagai bentuk ihsan dan empati. Dia kata, boleh jadi kok bang, ada sesuatu yang abang buat menyebabkan Allah marah. Jadi Allah Ta'ala pun turunkan. So setiap sesuatu nak kena baca dengan intonasi yang betul. Kalau baca dekat sini, macam Nabi kata apa? Ceritakanlah salah satu keburukan yang telah engkau lakukan, wahai Miqdad. Seolah-olah kalau salah intonasi kita nak cakap Nabi nak korek kesalahan Miqdad. Tapi sebenarnya kerana Nabi terkejut lah kot tengok berguling atas jalan ni kan. Nabi pun tanyalah, salah apa buat malam tadi yang seronok sangat ni? Faham tak? Jadi kata Miqdad apa? Ya Rasulullah, di antara perkaraku begini dan begini, dan aku telah melakukan ini. Macam kita baca tadi lah, yang baru datang mungkin tak tahu kisahnya apa, tapi saya ulang sedikit. Syaitan telah menyebabkan seorang sahabat Nabi bernama Al-Miqdad bin Al-Aswad mengambil minuman hak Nabi SAW. Kemudian syaitan tadi dia bisik-bisikkan keburukan, yang Nabi akan doakan benda tak baik kepada orang yang ambil hak Nabi. Ternyata Nabi doa, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Bagilah aku, ya Allah, bagilah makan kepada orang yang bagi aku makan, bagilah minum kepada orang yang bagi aku minum. So Miqdad ceritalah benda tu. Lalu Nabi SAW menyatakan apa? Ini semata-mata berkat rahmat daripada Allah. Bukankah engkau telah memberitahukan hal itu kepadaku? Maka marilah sama-sama kita membangunkan dua teman kita sehingga mereka berdua dapat bahagian dari air susu ini. Makna katanya bukan hanya engkau saja kenyang malam hari ini, aku pun kenyang malam hari ini. Jom kita kejut kawan kita juga supaya dapat menikmati air susu ini. Kita kalau boleh biar dia tidur, kita berdaya semua. Ni perangai kita. Kan? Tapi betul juga kalau kita tengok kawan kita dah letih, dah lemau sangat, kita biar je lah dia tidur. Cuma mungkin kawan tadi dah berehat panjang. So Nabi SAW tengok pula, baru diperah pula air susu kambing tadi. Apa salah kita gerak? Kalau dia minum, kalau dia bangun nak minum, dia minum. Kalau dia tak nak, dia sambung tidur. Jadi Nabi kata apa? Marilah kita membangunkan dua teman kita sehingga mereka berdua dapat bahagian dari air susu ini. Aku jawab, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak peduli siapa saja meminumnya apabila engkau telah meminumnya dan aku minum bersamamu. Makanya Nabi dah ajak, Nabi dah pelawa, bikin aje lah. Ucapannya beban berat
Okey, ni dah masuk kepada syarah dah ni. Sekejap saya nak tengok balik kepada syarahnya tadi. Sekejap. Okey, dah selesai kat sini. Wallazi ba'athaka bil haqq ma ubali idza asabtuha wa asbatuha ma'ak man asabaha minan nas min asabaha minan nas. Dia kata apa tadi? Demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tak peduli siapa saja yang meminumnya apabila engkau telah meminumnya dan aku minum bersamamu. Makanya nak bagi tahu betapa happynya dapat minum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamu dah nak panggil siapa, panggil lah, pasal aku sedang berada dengan engkau. Sebab sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kebahagiaan mereka bila mereka tahu Nabi sihat, Nabi ada bersama. Bukankah dalam peperangan Uhud kita pernah dengar tentang seorang wanita yang kehilangan suami dan anak. Ketika mana tentera-tentera Islam balik, soalan pertama yang dia tanya kepada tentera-tentera Islam, macam mana keadaan Rasulullah. Dia tak tanya macam mana keadaan suami dan anak aku. Maka bila orang tu syarah, wahai ibu, ada khabar sesungguhnya suamimu telah mati syahid, gugur syahid. Soalan dia yang berikutnya, macam mana keadaan Rasulullah? Wahai ibu, ada berita yang berikutnya, anak lelakimu juga turut gugur syahid. Maka dia kata, bagaimana keadaan Rasulullah? Maka mereka pun menjawab, keadaan Rasulullah baik-baik sahaja. Maka dia kata, kalau begitu telah cukup bagiku. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan sihat dan juga kuat bersama kita lagi. So nak bagi isyarat kepada kita jamaah sekalian, di antara kenikmatan hidup di zaman itu, dapat hidup bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat makan dengan Nabi, dapat minum dengan Nabi, dapat bantu Nabi, dapat solat dengan Nabi, dapat musafir dengan Nabi. Itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Tapi kita pada hari ini tak mampu nak melakukan hal yang sama pasal Nabi dah wafat sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita boleh buat lagi hari ni Abang Midon? Satu, selawat. Yang kedua, kita sama-sama menghidup dan mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kerangka kita menzahirkan kita juga rindu dan cintakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak nikmat kita dapat buka puasa, kan? Sebagian orang kita tengok dia berpuasa juga, tapi dia puasa dengan jalan masing-masing. Tapi bila kita ikut syariat, kita rasa syahdu dan sayu. Kan, bila kita mulakan buka puasa kita dengan bismillah, kita makan kurma, lepas tu kita minum air sejuk, tekak kita basah, kita baca zahabadz dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. Kita rasa terpandu. Hatta bab nak makan buka puasa pun dipimpin. Menunjukkan Nabi punyalah sayang kat kita, dan kita rasa sangat terhormat ketika hari-hari kita boleh melaksanakan peninggalan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni nikmat yang tidak ada jual di tepian jalan. Kalau setakat nak pakai serban, nak bubuh selempang dekat tepian jalan, memang kita boleh buat perangai macam tu. Tapi betul-betul nak menghidupkan sunnah, dia bukan hanya pada pakaian, tapi pada penghayatan. Jadi sama jugalah. Ya, inilah dia yang kita dapat belajar pada malam hari ini, berkenaan dengan bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang yang Nabi dengan orang yang bagi Nabi minum dan orang yang bagi Nabi makan. Jadi Nabi baca apa doanya tadi? Cuba ulang sama-sama. Allahumma at'im man at'amani wasqiman saqani. Kalau ramai macam mana? Kalau sebelum tu Allahumma at'im man at'amana. Tadi kita baca at'amani, sekarang kita baca at'amana. Wasqiman saqana. So macam tu cara baca dia. Okey. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sia-siakan. Kita berada pada musim di mana sama ada kita jamu orang makan ataupun orang jamu kita makan. Dan bacaan ini tidaklah dengan bacaan yang kuat. Pasal tadi, kalau kita tengok kisah Al-Miqdad tadi, Nabi bagi salam tu slow ke kuat? Slow. Al-Miqdad dia tak terus terpa Nabi. Cuma ketika Nabi cek bahagian minuman Nabi tu, tak ada. Bila tak ada, Nabi pun baca doa apa tadi? Allahumma at'im man at'amani wasqiman saqani. Dan didengar oleh Miqdad. Jadi Al-Miqdad pun dia ambil pisau dia nak pergi sembelih, nak jamu Nabi makan lah. Sebab apa? Pasal patutnya dia dengar doa tak baik, tiba-tiba dengar doa yang baik pula. Jadi dia punya happy tu sampai nak sembelih binatang. Ternyata banyak lagi susu-susu yang ada pada
pada kambing tersebut. Okey. Dekat sini kita dapat lihat pula kepada syarahannya, ucapannya beban berat. Yang tadi di awal-awal tadi itu disebutkan apa? Penglihatan kami kabur, pendengaran kami tak dengar ni, kesulitan dan kelaparan. Nak bagi tahu sangat, lapar sampai telinga tak dapat nak dengar betul-betul dah. Benar kena uji macam tu. Saya rasa untuk saya macam tak pernah kot. Lapar lah. Hypo memang macam tu. Oh subhanallah. Ya. Sebab tu dalam susu memang ada kandungan gula. Kan? So kita kata tadi kalau ada susu je sebenarnya dah baik dah. Dah cukup dah. Semoga Allah jauhkan kita lah daripada kena hypo ke. Apa satu lagi tu, darah rendah tu apa? Macam-macam lah nama penyakit, tak tahu nak sebut. Kan? Ada orang yang sampai pening, ada orang yang sampai berguling. Semoga Allah beri kecukupan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi maksud beban berat itu kesulitan dan kelaparan. Ucapannya, namun tak seorang pun di antara mereka mahu menerima kami. Kemungkinan orang-orang yang menolak itu juga tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka. Bukan sahabat-sahabat Nabi kedekut. Tapi boleh jadi mereka pun tak ada benda nak jamu. Kita pun begitu teman-teman sekalian. Kalau ada rasa, tapi sifat kedermawanan Nabi dahsyat. Sifat dermawan Nabi macam mana? Kalau ada Nabi bagi. Kalau tak ada, Nabi cakap elok-elok. Kalau benda tu ada kat rumah, Nabi suruh datang rumah, ambil kat rumah. Dalam satu riwayat, Nabi punya hebat kedermawanan, Nabi suruh berhutang atas nama Nabi. Kemudian nanti dapat harta rampasan ke, maka Nabi akan bayar kembali hutang tersebut. Tapi tak semua orang lah dapat keutamaan macam tu. Tapi nak cerita, iman Nabi memang tinggi. Kita pun tak sampai taraf tu. Suruh member, kau bagi hutang dulu atas nama aku. Nah, kad aku ke, IC aku ke, tak ada buat perangai lagu tu. Itu ANW. Kalau ANW kita duduk saja. Kan, tak tahulah tempat lain. Tapi masa malam tu malam Ramadan juga. Ya. Kena panggil dah ni. ANW, Koni. Okey, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, sahabat-sahabat Nabi bukan kedekut. Mereka adalah orang yang terbaik sampai-sampai kita ucap nama mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi kerana boleh jadi tak ada sesuatu nak diberikan, mereka terpaksa menolak. Kita pun sama. Kalau ada orang datang minta-minta kat kita, kita tak mampu nak bagi, apa nak kena buat? Apa nak kena buat? Cakap elok-elok. Dalil dia apa? Muka surat 44. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khair min sadaqati yasba'uha adha. Muka surat 44. Ayat tak ingat. Bukan muka surat dalam buku ni, dalam Quran. Surah Al-Baqarah. Jadi Allah Ta'ala, muka surat tu memang daripada awal Allah Ta'ala cerita pasal sedekah. Muka surat 44 ayat atas sekali tu cerita pasal Nabi Ibrahim. Ayat bawah tu baru cerita pasal sedekah. Jadi Allah ajar kita, kalau kau rasa tak mampu nak bagi sedekah hari ini, qaulun ma'ruf, cakap elok-elok. Wa maghfirah, minta maaf pada orang yang meminta tu. Tak dapat nak bagi, minta maaf sangat. Ini etika bersedekah. Okey, ucapannya jur'ah dengan mendhammahkan dan memfathahkan huruf jimnya artinya seteguk minuman. Ucapan baginda telah sampai ke lambungku, ataupun ucapan beliau telah sampai ke lambungku, yakni masuk dan menetap. Ucapannya buih, yakni buih susu yang tertumpah tadi. Ini tadi maksudnya apa kita panggil perkataan-perkataan yang tak difahami itulah. Sabda Nabi SAW, ceritakanlah salah satu keburukan yang telah engkau lakukan, yakni sesungguhnya engkau telah melakukan satu keburukan. Keburukan apa tu? Ceritalah. Adapun sabda Nabi, ya Allah, berilah makan kepada orang yang telah bagi aku makan, berilah minum kepada orang yang telah bagi aku minum. Maksudnya, ya Allah, berilah makanan kepada orang yang akan memberiku makan, dan berilah minum kepada orang yang akan memberiku minum. Inilah bentuk zahir hadis tersebut. Sebab ketika Nabi SAW berdoa dengan doa tersebut, beliau belum lagi memakan sesuatu. Ini nampaknya kita ada sedikit mukhalafah, salah faham. Kan? Dia tidak hanya terbatas lepas makan. Makna kata kalau sebelum makan pun kita dah boleh baca doa ini. Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah, bagilah makan kepada orang yang akan bagi aku makan. Tapi tak boleh tawakal gitu aja lah. Tak keluar mana-mana, duduk je dalam rumah. Allahumma at'im man at'amani. Kalau kawan kita tengah buat KFC, kita baca doa. Aku tak ada mengata bagi kat hang, minta tu tanya. Hang pun mau baca hadis ni kan? Subhanallah.
Okey, tak apa, kita bergurau-gurau ni, no problem kan. Cuma macam tu lah, boleh aja. Kau tak bagi aku berdosa. Aku dah baca dah hadis ni. Allahumma at'am man at'amani, ya Allah bagilah makan kepada orang yang bagi aku makan. Aku nak kepak. Tak boleh lah minta gitu. Subhanallah. Okey, inilah yang difahami oleh Miqdad radhiyallahu anhu ketika dia bangkit dan melakukan apa yang telah dia lakukan tersebut, lalu berkata, ketika aku tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah minum dengan puas dan aku telah memperoleh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya Allah lah pemberi taufik dan dialah yang Maha mengetahui. Wallahu taala a'lam. Saya kira cukup sebatas itu untuk perkongsian di malam hari ini. Maka sebar luaskan, sebab doa ni sangat baik untuk kita amalkan dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.